datang ni. Lama ya. Daripada suruh atas sampai dah jadi bawah ya. Lepas tu dah terbakar pun tak datang lagi. Lama dah tak datang. Tapi alhamdulillah lah, dapat juga. Asalnya apa nama ni ya, abang bakar kita minta tarikh, pada awalnya tak dapat. Tapi last minute Ustaz apa nama ni, Ustaz Nizam, dia tanya, tengok tarikh, adalah satu tarikh malam ni. Okeylah, alhamdulillah. Bukan nak apa sibuk nak pun, tapi ialah kebetulan tak kena tarikh. Baik, jadi alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan. Saya ingat kalau saya cerita juga bulan berkenaan dengan Ramadan, saya ingat ialah penting juga kita ingatkan Ramadan sebenarnya Ramadan. Tapi mungkin saya nak cerita topik yang luar sikit lah ya, iaitu beberapa cabaran untuk kita lah, umat Islam sekarang. Kerana apa? Kerana saya rasa kalau saya bincang tajuk Ramadan, qiyam Ramadan, tajuk puasa, tuan-tuan perempuan ni semua ahli-ahli ibadat, saya pun kalah. Jadi saya sembang macam tak kena. Orang-orang yang rajin ibadat, kita cerita macam mana nak menambah ibadat. Jadi saya rasalah malam ni saya nak bincang satu perkara yang ketika ini agak kita kata menular lah, iaitu nak sebut tajuknya apa? Tajuknya iaitu cabaran kita umat Islam pada zaman pasca moden. Pasca moden. Sekarang ni kita sebenarnya sekarang ni bukan dalam zaman moden lagi. Kita sekarang ni zaman pasca moden. Kita dah lepas pada zaman moden sebenarnya. Jadi antara cabarannya adalah dalam bentuk apa? Pemikiran. Kerana ini antara perkara yang banyak diserang pada umat Islam sekarang ni adalah dari sudut pemikiran, ghazwatul fikrah. Ya. Serangan pada pemikiran. Ya. Yang pertama, kalau kita tengok pada inilah waktu ini kita banyak guna media sosial, guna yang kita kata apa, yang terbarulah. Dia ada baik, dia ada buruk dia. Antara baiknya saya nak cerita, antaranya media sosial ni dia bukan media yang sepenuhnya atau yang ditapis oleh pihak pemerintah. Terutamanya barat lah. Kenapa? Kalau kita tengok sekarang, contohnya mereka beria-ria nak haramkan TikTok, contohnya. Ramai orang ingat ini sebab bisnes. Okey, itu salah satu sebab. Tapi salah satu sebab utama dia adalah mereka tak boleh tapis maklumat yang datang daripada TikTok. Mereka tak boleh tapis cerita tentang Islam. Mereka tak boleh tapis cerita tentang Palestin. Mereka tak boleh tapis cerita-cerita kebenaran yang ada seluruh dunia. Yang selama ni mereka, berita-berita tu semua mereka tapis. Mereka hanya sampaikan berita yang mereka nak, iaitu sampai kepada rakyat mereka. Sebab tu dulu ada orang yang buat kajian di British. Rakyat British, 85% rakyat British percaya bahawa kisah Palestin dengan Israel ni adalah terbalik. Maknanya mereka percaya bahawa Israel pihak yang benar dan mempertahankan diri daripada tindakan-tindakan ganas yang datang daripada pihak rakyat ataupun Palestin sendiri. Itu yang mereka faham. Kenapa tuan-tuan? Kerana berita yang sampai pada mereka tu berita yang dah ditapis. Lepas tu tuan-tuan kalau tulis kat Facebook, tulis benda-benda yang mereka tak berkenan, dia akan block, dia akan tutup. Kita kena denda.
Tak boleh nak post kan, tak boleh tulis. Tapi dengan TikTok mereka tak boleh blok. Ini salah satu sebab utama kan. Bahkan CEO dia pun kata dia tidak akan benarkan mana-mana, mereka tidak benarkan mana-mana kerajaan untuk blok benda tu. Dia itu dari sudut baik lah, dari sudut tak baik pun banyak juga. Dari sudut tak baiknya, segala benda sama ada baik atau buruk tak ditapis lagi terus masuk ke dalam rumah-rumah kita. Ya. Sama ada budak tu dia dah boleh nilai atau tak boleh nilai benda tu, dia akan tengok, dia akan hadap. Kalau dia tak ada panduan, dia akan mudah terikut. Ini cabarannya. Maka sebab itu kalau kita perasan, sebahagian golongan yang nak mengambil kesempatan ni, mereka banyak masukkan unsur-unsur yang tak baik, tetapi tak jelas, nampak tak baik, supaya tak dapat dinilai dengan baik oleh ramai orang. Macam mana maksudnya? Ini yang Nabi sebut sebagai fitnah. Fitnah ni dengan maksud kekeliruan, dengan maksud gagal kita faham secara jelas. Fitnah ni ada banyak makna, tuan-tuan dan puan. Cuma kita Melayu ni, kita biasa pakai fitnah ni pada mengata orang benda yang tak betul. Tapi fitnah ni boleh masuk ujian, fitnah ni boleh masuk kekacauan, fitnah juga boleh masuk syirik, fitnah juga boleh masuk kekeliruan. Ya. Itu yang dipanggil fitnah Dajjal sebagai contohnya, kan? Allahumma inna a'udzubika min fitnati al-Masihud Dajjal. Jadi apa maksud fitnah al-Masihud Dajjal tu? Adalah kekeliruan. Ya. Kita susah nak faham. Contohnya dalam media sosial antaranya, okey, yang sudah seolahnya dicuba dinormalisasi adalah antaranya apa? Dia gambarkan seorang yang hidup beragama tapi dia gay. Cara pakaian dia, bahkan ada kita kata apa, ada memang secara ni tersebar lah. Kalau tuan-tuan nak tengok, tapi itulah, tengoklah. Saya bagi tahu siap-siap panduannya, kan? Nama dia Coke Studio yang ditaja oleh syarikat itulah. Jadi contohnya yang di sebelah Pakistan tu, dia ada penyanyi duet, seorang lelaki, saya tak payah sebut nama lah, nanti tuan-tuan tengok. Seorang perempuan agama Kristian, lelaki agama Islam, tapi pakaiannya pakaian macam Pakistan yang kita panggil kurta tu lah. Rupanya masa saya pergi Pakistan tu, orang Pakistan kata ini bukan kurta. Dia ada sebut istilah, saya pun lupa dah, kan? Dia kata kurta tu yang orang mengali pakai tu. Ini orang sana kan cakap, kan? Tapi tak apalah, yang pakai macam tu, dia pakai lebay tapi dia menyanyi duet. Maknanya cara pakaian dia, cara dia ni dan cara penampilan dia bagi tahu dia seorang Muslim yang berpegang pada agama. Maksudnya dia solat, dia sebagainya, tapi kemudiannya dia juga dalam masa sama dia bagi tahu dia ni gay. Ya. Jadi tuan-tuan agak-agak tuan-tuan apa dia punya mesej dia? Mesejnya adalah gay tak apa. Kamu nak jadi gay ke nak jadi apa, itu hak kamu. Itu diri kamu. Itu kamu. Tapi yang penting kamu beragama. Kamu pakaian tutup aurat. Kamu begini, kamu begitu. Ini yang ditanamkan pada anak-anak kita dalam bentuk kekeliruan ni. Supaya nanti akan datang anak-anak kita akan fikir, oh, sebenarnya gay ni okey je, tak ada apa masalah. Bahkan kemudiannya mereka disokong. Saya ada dapat mesej, dapat orang kata apa, ada kawan hantar, dia kata ada pula disokong oleh kononnya fakta daripada sains, doktor, yang menunjukkan bahawa orang yang berpenyakit, kita kata berpenyakit lah,
berpenyakit songsang ni, dia sebenarnya telah ada semenjak dia lahir sebagai fitrah. Ini mereka cuba buktikan sekarang. Maknanya pada otak dia tu sudah ada benda ni. Jadi benda tu memang dia gambarkan memang benda tu adalah fitrah dan kamu tak boleh nak elak. Tuhan yang bagi. So kenapa kamu nak marah sedangkan benda tu Tuhan yang bagi? So jalan je, teruskan. Teruskan apa yang kamu rasa kamu patut teruskan. Ini adalah fitrah yang Tuhan bagi. Ini antaralah. Kalau tuan-tuan perasan di negara barat, zaman moden dulu mereka pun tak ada negara barat yang benarkan perkahwinan sejenis ni. Tak ada. Masa zaman ketika selepas Renaissance 1500, 1600, 1700, 1800, lately tahun 2000 ke atas ni barulah perjuangan mereka ni dia dah masuk sikit demi sikit. Akhirnya di peringkat dunia mereka sudah banyak dapat pengiktirafan. Mereka sudah dapat pengiktirafan. Ini atas kononnya hak asasi lah. Boleh kahwin lelaki sama lelaki, perempuan tu LGBTQ, RSTU, VW, XYZ, macam-macam semua ada. Kan? Bukan takat Q je, macam-macam. Dia termasuk orang tu yang jenis sukakan binatang, semua yang pelik-pelik. Jadi apa yang mereka cuba buat, yang saya nak fahamkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa pada anak, supaya kita lihat anak-anak kita tu sama ada kecenderungan dan sebagainya. Sebab benda ni dia akan masukkan dalam media-media ni, dan benda ni dia akan cuba normalkan. Normalize kan benda tu, bahawa benda tu sebenarnya tak salah. Tapi bukan dalam bentuk drastik lawan agama, terus lawan hujah agama, tak. Sekarang tak lagi. Sekarang dalam bentuk dia berjalan seiring agama, tapi dia bawa dia gelongkan kita. Kan? Ini saya yakin inilah antara peringatan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang beri Nabi SAW tentang perkara bid'ah tu, kan? Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dan ini sejarah kalau kita tengok telah berlaku kepada agama Yahudi dan Nasara. Kalau kita jelas lagi agama Kristian contohnya, macam mana agama Kristian telah diubah sedikit, seorang demi seorang, orang diubah, orang ditambah, orang sehingga akhirnya sekarang ada di antara Kristian yang kata kami boleh gay, boleh. Kami boleh minum arak. Kami boleh ada yang kata kami tak boleh. Jadi oleh kerana benda itu telah diubah sedikit demi sedikit dalam agama mereka, apatah lagi mereka kebanyakannya tidak memahami agama mereka sendiri. Mereka tak macam kita ada hafiz Al-Quran, orang hafal Quran, Quran tidak diubah dan sebagainya. Jadi benda ni diubah sedikit demi sedikit, dan akhirnya mereka menormalisasikan benda ni. Kita mungkin kita rasa takkan kot, kita takkan. Tapi tuan-tuan tanya dengan guru-guru di sekolah menengah, di universiti, benda ni agak serius. Di universiti sebagai contohnya, terutamanya benda ni yang berkait dengan isu hubungan songsang, benda yang pelik-pelik ni, benda ni agak serius. Semakin serius bila benda ni semakin seolahnya semakin diterima oleh masyarakat. Kan? Masyarakat pun rasa tak apa. Bahkan kalau kita tengok lebih, ialah apa yang cuba mereka bawa ni kumpulan walaupun itu anjuran sendirian, tapi ini antaralah mereka bawa kumpulan-kumpulan yang badan sadu tapi kita kata panggil apa? Orang Kedah panggil macam darai tapi badan sadu. Itu antara benda ni. Saya ada tertengok satu filem Melayu, bukan dekat TV lah, bukan dekat wayang, tapi dekat TV lah, dekat apa Netflix ke apa, saya pun lupa dah, saya tak nak sebut nama dia. Tapi dalam tu dia ada wujud karakter atau salah seorang daripada pelakon tu yang badan sadu tapi gay.
filem Melayu. Maknanya kenapa benda tu wujud? Sedangkan itu bukan budaya kita, itu bukan kebiasaan, tapi sudah ada dalam filem yang kemudiannya ditayang, yang orang tengok dan dia dinormalisasikan. Kalau di barat, of course lebih teruk lah. Bahkan dalam kartun pun mereka sudah masuk. Dalam kartun kan, mereka sudah masuk. Bahkan mereka ada lambang-lambang mereka. Sebab itu, kalau kita perasan di negara kita pun, maksudnya bila ada contohnya Hari Wanita yang berkumpul, bukan persoalan wanita, tapi soalannya datang berkumpul yang ramai-ramai itu adalah golongan yang kononnya memperjuangkan hak seks mereka, kan? Kami punya kemaluan, kami punya suka, kata dia. Seolah begitulah, kan? Apa kami nak buat, kami punya suka. Sedangkan Islam menetapkan hak asasi ni atau hak peribadi, dia terjamin selagi mana dia tidak mengganggu hak orang lain. Itu dari segi hablum minan nas. Dan dia juga terjamin selagi mana dia tidak melanggar hukum Tuhan. Itu hablum minallah. Itu keyakinan kita. Kita ialah dari segi, sebagai contohnya dari segi hak undang-undang, kita cakap sekarang kan, kalau satu orang ni dia sengaja tak puasa tapi dia makan dalam rumah sembunyi, penguasa tak boleh tangkap. Sebab dari segi undang-undang dia tak salah. Tapi dari segi dia dengan Tuhan, dia tetap bersalah. Kalau dia sengaja tidak berpuasa, dia tetap ada kesalahan, itu dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia makan di khalayak ramai, walaupun dia layak tak puasa, contohnya wanita yang dalam keadaan uzur, kan, pergi makan dekat KFC Sungai Siput, sini ada KFC, tak ada ya, Koman no pula. Okey, makan dekat KFC Sungai Siput contohnya tengah hari, pergi makan, penguasa boleh tangkap, penguasa boleh tangkap. Sebab kerana kesalahan tidak menghormati Ramadan. Walaupun dia kata, saya memang tak puasa, saya memang hari ni tak boleh puasa, saya uzur. Kenapa pula nak tangkap saya makan? Isunya adalah hak dia untuk makan, bukan melanggar hak orang lain, iaitu bukan di khalayak ramai. Maknanya dia kena hormat Ramadan. Itu contoh macam mana penetapan hukum. Tapi ini, benda-benda ni pada golongan ni memang dia orang takkan setuju, dia orang akan lawan terus. Lawan. Golongan ni akan terus masuk dalam TV sebagainya. Kalau kita perasan lagi antara benda lagi apa masuk sekarang ni, ini minta maaf saya sebut. Antaranya apa lagi? Iaitu isteri tidak lagi diajar menghormati suami ataupun untuk taat kepada suami sebagaimana yang sepatut dalam agama. Saya memang tak setuju. Saya memang dari dulu lagi, kalau contohlah orang buat konten Facebook ke, konten TikTok ke, orang Islam buat konten, suami takut bini, kena marah dengan bini, bini kontrol, bini suruh buat itu, buat ini, buat konten orang gelak. Ini juga termasuk pada saya, ini juga termasuk kaedah menormalisasikan wanita tidak lagi perlu taat kepada suami. Ini yang dikenaki oleh golongan yang kita kata liberal, plural, feminisme, yang kononnya memperjuangkan hak asasi. Pada mereka, isteri memang tak wajib taat kepada suami. Apatah lagi orang dah buat lawak macam tu, memang sangat menguntungkan mereka. Ini bukan jenis lawak yang patut diteruskan. Kalau orang beriman, sepatutnya dia kena kembali kepada hukum Tuhan yang Allah Ta'ala perintah. Bahkan Nabi kata, kalaulah seseorang manusia itu dibenarkan sujud kepada manusia lain, aku perintahkan isteri untuk sujud kepada suami. Ini cakap Nabi. Untuk apa? Sebabnya tujuan dia bukan menghambakan diri, tapi tujuannya, itulah kaedah bagaimana Islam mengajar supaya rumah tangga itu lebih harmoni dan selamat. Lepas itu kita tak heran sekarang, bila bergaduh je, habis semua keluar cerita dalam Facebook, dalam ni. Pemerintah pula tanya soalan macam-macam. Kalau orang terkenal, keluar macam-macam, semua aib keluar.
yang tak perlu pun. Dan biasanya yang tak tapis cakap ni isteri lebih cepat. Akan kata suami begitu, suami begini, suami begitu, suami begini, habis satu dunia orang tahu hal yang berkait dengan rumah tangga. Yang asalnya hanya boleh sepatutnya didedahkan di hadapan hakim, di mahkamah. Ini contoh pada saya selalu tekankan pada pasangan-pasangan yang baru kahwin, tolong kembali kepada sistem peraturan yang telah Islam tetapkan dalam rumah tangga. Jangan terpengaruh dengan cerita-cerita di luar. Kalau kita tengok drama lagi sakan lah. Anak pun boleh maki mak. Walaupun kononnya itu drama, tapi kalau diulang-ulang kerap-kerap, jadi dia sudah jadi kebiasaan. Isteri tengking suami ni biasa dalam drama. Tak ada apa-apa. Berapa ramai kemudian isteri tengking suami sebab dia tengok drama. Sebab dia rasa itu yang terbaik. Dan kemudian dia akan rasa suami dia tak cukup baik sebab dia tengok drama ada suami yang terlalu baik. Ini saya bukan anti drama, bukan anti, tapi kita kena faham bahawa ini contoh bagaimana penggunaan media dapat mempengaruhi kita, dan kemudian kita meninggalkan hukum atau ajaran Islam yang sebenar tanpa kita perasan. Semayang kita rajin, tak ada masalah. Puasa rajin, semua rajin. Lepas tu kita akan dipesongkan dalam bab-bab yang lain. Dan ialah, itu belum kira lagi yang jenis ajaran sesat, lagi berat lah. Pun bahaya jugalah. Saya dah sebut satu je sajalah. Contoh yang terbaru, kita mungkin ada tengok, ada orang mengaku Muhammad itu Allah. Sebenarnya di Perak pun ada. Saya tak nak bagi tahu di tempat dia. Saya pun dah pernah berjumpa dengan geng ni. Mereka bermati-matian kata memang Muhammad itu sebenarnya adalah Allah. Maknanya Allah itu adalah pangkat. Jadi Muhammad itu memegang pangkat Allah. Kenapa? Mereka terjemahlah daripada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan terjemahan yang lain daripada yang terjemahkan ulama. Mereka kata yang ulama kita terjemah salah. Kemudian mereka juga terjemah daripada, tuan-tuan tahu dari mana yang mereka kata Muhammad itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Muhammad itu apa lagi dia kata? Kan? Jadi daripada surah Al-Ikhlas yang mereka terjemah secara salah. Qul huwallahu ahad, katakan huwa, dia kata huwa, dia Allah. Katakan dia, yakni Muhammad adalah Allah. Itu terjemahan dia. Katakan bahawa dia huwa, dia kata tak mungkin Allah menggunakan domir, menggunakan kata ganti nama dia untuk diri dia. Kalau diri Allah, tentu dia namakan ana. Ini logik akademik lah. Tapi sebenarnya ada juga, yalah, benda ni ada punca daripada atas juga. Saya tak nak sebut benda tu, tapi akibatnya mereka menterjemah qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, katakan bahawa dia adalah Allah yang esa. Allah Samad, jadi dia terjemahkan Allah tu adalah Muhammad. Yang tempat kita minta tolong. Sebab itu masa saya berdialog tu mereka kata minta tolong dengan Muhammad, lebih dekat. Jangan minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan Muhammad. Ini adalah dia punya pegangan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi sebab itu dia kata Muhammad tidak beranak, tidak diperanakkan. Daripada dalil tu lah. Tapi Johor dah haramkan. Kita harap Perak pun dalam proses lah, insyaAllah. Mudah-mudahan lah, ya. Jadi itu antara lah. Benda ni dimasuk dalam media sosial juga, tuan-tuan. Yang cuma yang jenis benda ni pada ketika benda ni pelan-pelan pergi, kita tak perasan. Tapi bila ada seorang dua bocor rahsia cakap dalam media sosial, alhamdulillah lah, ramailah orang yang tak setuju lawan. Tapi untuk makluman kita jugalah, ibu-ibu, bapa, dalam ni media sosial ni ada 1001 macam lagi jenis ajaran sesat yang ada masuk pelan-pelan.
Yang mana sebab itu ialah di samping kita mengerti ini bukan apa, kerana dua benda lah saya nak sebut. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa-dosa yang lain Allah sedia ampunkan. Maksudnya termasuk Ramadan, Allah mengampunkan dosa, tapi Allah tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik. So benda tu sangat berhati-hati. Yang keduanya, kita sebut tadi, pegangan-pegangan yang berlawanan dengan agama yang kemudian dihalalkan. Ya. Dosa maksiat selagi mana tidak dihalalkan, dia masih lagi dalam kategori fasik. Tapi yang saya sebut awal-awal tadi tu, kumpulan-kumpulan ni kemudiannya dia membawa pemikiran bahawa benda-benda gay, whatever ni semua, ini semua benda ni tak salah. Yang penting kamu semayang, kamu nanti pergi haji. Jadi mereka membawa satu pemikiran, satu pegangan bahawa benda ni halal, benda ni sebenarnya tak ada apa masalah, dari segi agama pun tak salah. Jadi itu yang bahayanya, kerana mereka tidak lagi menganggap benda itu sebagai benda yang bersifat maksiat. Jadi mudah-mudahan sekadar itu saja untuk saya sampaikan. Tujuan saya, di samping kita rajin beribadat, kita sebagainya, dalam zaman moden ni, zaman pasca moden ni, kita kena perhatikan anak kita ekstra. Ekstra. Kena tengok apa yang mereka tengok, kena pantau, kena nasihat, kena bagi tahu do and don't, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Kita kena sentiasa ingatkan. Tak boleh biarkan saja, tak apalah, jadi dia diam sudah. Kita memang seronok bagi dia tu dia diam. Tapi kita kena ada maksudnya melihat dan tengok apa yang mereka selalu tengok, dan kita kena nasihatkan. Saya pun kadang-kadang tengok, contohlah anak saya tengok yang kecil, tengok kartun babi banyak kali kan. Jadi saya tengok, kenapa nak tengok yang ini? Kita ubahkan, tukar. Ini pun sama, nak normalizekan pemikiran bahawa babi pun okey, tak ada masalah pun. Dia pun baik sebenarnya. Dia pun okey. Ini dengan cara itu dengan cara itu, tanpa kita perasan. Begitu jugalah dengan isu baru ni, anjing kan. Mereka cuba normalizekan anjing pun binatang, boleh bela dekat rumah. Dia cuba ubah pemikiran kita yang sebelum ni kita kan anjing haram. Kita nak bagi dia makan boleh. Kita nak bela sebagai guard boleh. Tapi nak bela di rumah tak boleh. Tapi ini cuba diubah dengan dengan pelbagai cara lah mereka cuba bawa. Okey, jadi mudah-mudahan peringatan ni kepada diri saya dan keluarga saya juga, dan juga kepada kita semua, insya-Allah beri kebaikan kepada kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.